يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 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 سبحان الله وبحمده
وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Sadaqallahul azim. Dialah yang memperlihatkan kilat kepada kamu untuk menakutkan dari panahan petir dan memberi harapan dengan turunnya hujan. Dan ia yang menjadikan awan tebal yang berat dengan air. Dan dialah juga yang guruh dan malaikat bertasbih memujinya kerana takut kepadanya. Dan dialah juga yang menghantarkan petir. Lalu ia mengenakan dengan panahannya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan mereka yang ingkar itu membantah serta mendustakan Rasul mengenai perkara yang berhubung dengan Allah dan kuasa-kuasanya. Padahal ia amat keras azab seksanya. Kuasa menerima ibadat yang benar adalah tertentu bagi Allah. Dan benda-benda yang mereka sembah yang lain dari Allah tidak akan dapat menyahut atau memberikan sesuatu kepada mereka. Hanyalah seperti orang yang membentangkan kedua tapak tangannya kepada air supaya sampai ke mulutnya. Padahal air itu sudah tentu tidak akan sampai kepadanya. Dan tiadalah ibadat dan doa permohonan orang-orang kafir itu melainkan dalam kesesatan. Dan kepada Allah jualah sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi. Tunduk menurut. Sama ada dengan sukarela atau dengan terpaksa. Dan demikian juga bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang. Bertanyalah wahai Muhammad,
Siapakah Tuhan yang memelihara dan mentadbir langit dan bumi? Jawablah Allah. Bertanyalah lagi. Kalau demikian, patutkah kamu menjadikan benda-benda yang lain dari Allah sebagai pelindung dan penolong, yang tidak dapat mendatangkan sebarang manfaat bagi dirinya sendiri dan tidak dapat menolak sesuatu bahaya? Bertanyalah lagi. Adakah sama orang yang buta dengan orang yang celik? Atau adakah sama gelap gelita dengan terang? Atau adalah makhluk-makhluk yang mereka jadikan sekutu bagi Allah itu telah mencipta sesuatu seperti ciptaannya, sehingga ciptaan itu menjadi kesamaran kepada mereka? Katakanlah, Allah jualah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu, dan dialah yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Ar-Ra'd. Bermula daripada ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-16. Surah yang ke-13 pada juzuk yang ke-13. Masih lagi ayat-ayat ini membicarakan tentang kekuasaan Allah dan sifat rahmat Allah SWT. Kalau sebelum ini kita telah menjelaskan tentang pengetahuan Allah yang meliputi segala-galanya. Mengetahui tentang penciptaan manusia dan apa yang berkembang dalam rahim, apa yang terjadi pada janin, yang mengetahui segala-galanya. Dan Allah Ta'ala yang tiada tersembunyi baginya tiap sesuatu. Walau bagaimana manusia menyembunyikan ilmunya, diketahui oleh Allah SWT. Dan bagaimana Allah Ta'ala menceritakan bahawa Allah mengurniakan kepada manusia malaikat-malaikat penjaga. Sama ada malaikat yang bernama Raqib dan Atid, yang menulis amalan perbuatan mereka yang baik atau buruk pada catatan kanan dan kiri. Atau malaikat Hafazah yang menjaga mereka daripada segala takdir Allah, daripada segala mara bahaya, bencana, musibah, yang menjaga di hadapan dan di belakang mereka, yang menjadikan setiap orang beriman itu paling kurang mempunyai 4 orang malaikat yang menjaganya. Dan bagaimana malaikat ini saling bertukar ataupun kita katakan muakibat, iaitu mereka ini akan disilih gantikan. 4 malaikat di siang hari dan 4 malaikat di malam hari. Yang malaikat ini bertemu pada setiap solat subuh berjemaah dan solat asar berjemaah. Menandakan pertukaran itu bermula pada petang yang akan masuk malam, yakni asar, dan bermula pada hari yang pertama, iaitu bermula daripada subuh. Maka kalau hamba-hamba Allah menjaga solatnya dan menjaga jemaahnya, maka dia berada dalam kepujian di sisi Allah. Adapun hamba-hamba Allah yang tidak berada di tempat itu, subuhnya tak berjemaah, asarnya tidak berjemaah, maka dia akan mendapat kejian di sisi Allah, kerana dia tidak berada pada tempat yang dipuji oleh Allah. Maka kalau ada orang bertanya dalam proses pertukaran malaikat, muakibat, maka seolah-olah manusia dibiarkan kosong. Ada ruang. Agak-agak masa tu kalau buat sesuatu malaikat tak tahu, tak catat, tak tulis. Jawapannya tidak. Kerana kepantasan malaikat yang bergerak, yang begitu pantas, yang tidak boleh diukur dengan perjalanan manusia. Dan tempoh-tempoh tersebut juga tidak boleh diukur dengan tempoh yang kita ketahui secara zahir. Maka tetap manusia ini berada dalam pengawasan malaikat-malaikat yang Allah Ta'ala namakan sebagai muakibat atau juga disebut sebagai hafazah. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, kalau manusia memilih untuk menjadi jahat, maka Allah tak akan mengubah mereka. Yang pilih menjadi baik, maka dia akan jadi baik. Itu ayat yang berkait dengan ilmu Allah. Ayat-ayat yang kita bacakan pada malam ini pula menceritakan bagaimana kekuasaan Allah yang mendatangkan amaran dan peringatan melalui makhluk Allah yang bernama guruh, iaitu Ar-Ra'd, nama surah yang kita bacakan ini. Yang melalui makhluk Allah yang bernama Barqun, yakni kilat. Melalui makhluk Allah yang bernama Sawa'iq atau disebut Sa'iqah, yakni petir.
ketiga-tiga makhluk Allah ini membawa satu mesej kepada manusia. Bukan sekadar ia membawa amanah keras daripada Allah bahawa mereka akan dibinasakan. Azab sedang menanti mereka. Dengan suara guruh yang kuat dan dengan sinar kilat yang begitu menarik perhatian atau yang begitu menjadikan manusia tersentak dengan kilatan yang Allah Ta'ala jadikan. Dan juga dengan petir yang telah mengorbankan ramai manusia. Membunuh ramai manusia. Yang kita akan jelaskan tentang bagaimana ia adalah peristiwa ataupun semakin kita berada di akhir zaman, semakin petir ini akan menjadi penyebab kepada kematian yang ramai. Makin kita akhir zaman, maka semakin banyak. Maka Allah Ta'ala menyatakan, Huwallazi, dan ialah Allah. Yurikumul barq, yang memperlihatkan kepada kamu akan kilat. Tuan-tuan manusia, bila datang kilat, mereka tersentak kerana ia satu cahaya yang begitu terang. Ia seperti menarik ataupun memberi suatu tarikan pada manusia. Untuk mereka berhenti sejenak melihat kebesaran Allah. Untuk mereka berhenti sejenak melihat tentang kekuasaan Allah. Semua manusia bila datangnya cahaya kilat ini, mereka pasti akan terdiam seketika ataupun tertarik untuk melihat seterusnya. Kerana cahaya yang begitu terang. Cahaya kilat ini membawa dua mesej. Sama ada ia khaufan, amaran dari Allah, yang akan menakutkan. Setengah manusia mungkin mengalami trauma, mengalami atau mengetahui hakikat kilat ini, mereka akan takut. Dan Allah Ta'ala menyebut kilat ini juga tama'an, membawa harapan akan turunnya hujan. Maka manusia berada dalam dua keadaan. Wa imma, mereka dengan melihat kilat tadi, yang Allah menyebut yurikum, Tuhan pertongtongkan, yang ia menarik perhatian manusia semuanya. Wa imma, dia mengharapkan turunnya hujan supaya dapat membasahi bumi, menghilangkan kemarau, menyuburkan kembali tanaman. Ada harapan manusia. Atau ia sebenarnya juga amaran tentang kebinasaan. Sebab itu di tengah-tengah padang pasir, di gurung-gurung Sahara, di padang-padang savanna, di tempat-tempat yang terbuka, maka kilat ini memberi satu amaran yang menakutkan. Bila nampak saja kilat, maka dikeluarkan amaran supaya tidak berada di tanah lapang. Supaya tidak berada di atas tanah. Supaya tidak berada di bawah pokok. Dan terus berlindung di bangunan-bangunan. Maka amaran-amaran dikeluarkan. Sebab daripada kilat, maka akan keluar berikut-berikutnya. Kemudian bila Allah menyebut kilat, ia ada dua fungsi. Yang pertama kita sebut tentang ia memberi amaran. Yang kedua ia memberi harapan. Dan Allah menyebut wa yunshi'us sahabat thiqal. Dan Allah Ta'ala lah yang menciptakan awan-awan yang berat yang mengandungi air. Di sini Allah Ta'ala menyebut mazahir, gambaran yang berkait dengan alam yang tertinggi atau disebut samaiyah, alam langit. Samawiyah, alam langit, alam tinggi. Atau disebut juga sebagai sebagai alam yang tertinggi. Supaya manusia tengok, merenung ke langit, tengok. Ini makhluk-makhluk Allah. Yang bersedia untuk melaksanakan perintah Allah. Awan-awan yang berat. Yang mungkin menurunkan hujan yang memberi harapan pada manusia. Dan mungkin juga menurunkan hujan yang memberi amaran pada manusia. Sehingga berlaku banjir besar. Allah menyebut awan ini as-sahabas siqal. Awan as-siqal. Apa maksud siqal? Berat. Dek kandungan air yang banyak. Jumlah air yang dikandung dalam awan itu begitu banyak. Bahkan mampu menenggelamkan dunia ini. Kalau Allah jadikan awan itu terus menurunkan hujan, maka dia akan menenggelamkan dunia ini. Dek banyaknya air. Menunggu perintah Allah. Hujan di mana? Hujan bila? Berhenti atau berterusan. Kerana itu setiap kali kita melihat hujan, setiap kali turun hujan, lalu kita disunatkan membaca Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, hujan yang beri manfaat. Bukan hujan yang membinasakan. Hawalaina maknanya yang berada persekitaran kita sahaja yang beri manfaat. Wala alaina, bukan menjadi bala pada kita. Bahkan kita membaca doa Allahumma sayyiban nafi'an.
Ya Allah, curahan yang memberi manfaat. Maka ini di antara kita katakan doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdi. Dan guruh pula bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik guruh mengeluarkan satu suara yang kuat. Bila berlaku guruh, ia menandakan akan berlaku petir selepas itu. Bila berlaku guruh. Bahkan pakar-pakar kaji cuaca, ketika mana mereka buat kajian tentang bagaimana berlaku petir, ia biasanya berlaku sesudah guruh, bunyi guruh yang terakhir. Maka akan datang petir selepas itu. Yang membawa kebinasaan yang dahsyat. Kali itu bila Allah Ta'ala menyatakan, guruh yang begitu kuat suaranya, bertasbih memuji Allah. Supaya kita tahu guruh ini makhluk Allah. Yang sedang memberi amaran. Wal malaikatu min khifatihi. Dan malaikat-malaikat yang bersedia menjalankan perintah Allah. Dengan semua mereka ini, yakni baik guru atau malaikat, takutkan pada Allah. Mereka sebenarnya, kalau kita dengar suara guru, suara tadi ialah suara yang sedang bertasbih pada Allah. Dan guru ini juga ialah suara malaikat yang bertasbih kepada Allah. Kerana takut akan arahan Allah seterusnya. Artinya mereka menerima arahan yang keadaan takut kepada Allah. Jadi mereka akan melaksanakan apa pun keadaan. Kerana sifat orang yang takut bila dia beri arahan, dia akan buat. Maka Allah Ta'ala menyatakan, bunyi itu dan juga malaikat yang bertugas untuk memberi amaran, memberi suatu ketakutan pada manusia. Mereka ini makhluk yang takutkan Allah. Wa yursilus sawa'iq. Maka Allah Ta'ala mengutuskan petir. Kata sawa'iq, jamak kepada sa'iqah. Diutuskan petir-petir. Fayusibu biha. Maka dengan petir tadi menimpa, mengenai, bukan membinasakan, man yasha, siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok dalam laporan dunia, setiap tahun lebih daripada 240,000 kes petir setiap tahun. Yang menyaksikan kematian setiap tahun secara umumnya 2,000 orang. Bahkan kita lihat bagaimana Allah menceritakan petir ini boleh membunuh ramai orang. Kalau kita ambil statistik di India sebagai contoh, tahun 2018 sahaja, hampir 2,360 orang mati kerana petir. Bukan dalam satu kejadian saja 100 orang mati di pandang petir. Mengejut. Ini kalau kita lihat statistik di India. Dan kalau kita lihat statistik secara dunia seluruhnya, Malaysia ialah negara yang ketiga yang banyak menerima petir. Negara pertama yang banyak menerima petir ialah Rwanda, diikuti oleh Kongo, kemudian Malaysia. Yang puratanya dalam setahun 190 kali. Datang petir ini. Bahkan kita pun masa tuan-tuan yang duduk Pasir Gudang pada tahun 2006. Bila tangki Petronas, 2 tangki Petronas terbakar. Yang mengakibatkan kerugian 100 juta. Siasatan mendapati kerana petir. Petir memusnahkan tangki tadi. 100 juta habis macam tu. Yang patut dapat bonus tahun tu tak dapat bonus. Bukan sekadar ia menimpa manusia. Tetapi dia juga boleh membunuh binatang-binatang. Kalau kita ambil rekod di Malaysia sebagai contoh. Tahun 2015, 22 ekor mati, 22 ekor lembu mati mengejut kerana petir. Ini saya sebut secara contoh umum. Namun Nabi SAW menyebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Taksurus sawa'iku inda iqtirabis sa'ah. Akan lebih banyak berlaku kejadian petir ketika mana hampirnya kiamat. Hatta ya'ti ar-rajul qaum, sehingga datang seorang lelaki kepada satu kaum, fayaqul, dan dia berkata, man sa'iqa qablakumul ghadah, fayaqulun sa'iqa fulan wa fulan wa fulan. Sehingga seorang datang bertanya, siapa lagi kena panah petir? Siapa pula kena panah petir? Siapa pula kena panah petir? Macam hari ni kita tanya, siapa kena COVID? Siapa kena COVID? Siapa kena COVID? Dek ramai. Orang ni pula kena, orang ni pula kena. Nanti bila akhir zaman, maka petir ini akan lebih banyak berlaku. Allah Ta'ala menyebut bagaimana dengan petir tadi, fayusibu biha man yasha. Allah pasti akan membinasakan siapa yang dikehendaki. Sebab itu Nabi SAW mengajar kita berdoa bila dengar guruh. Bila dengar petir, dengan satu doa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Imam Ahmad, iaitu doa Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi azabika
wa'afina qabla dzalika. Ya Allah, jangan engkau membunuh kami dengan sebab kemarahan-Mu, dan jangan engkau membinasakan kami dengan sebab azab-Mu, maka afiatkan kami, yakni selamatkan kami sebelum itu. Ini sebelum kemarahan-Mu, sebelum azab-Mu. Ini menunjukkan bahawa bila datang petir, datang guruh, patut ditakuti oleh kita semua. Sebab itu disebut dalam hadis Muwatta, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik. Katanya, di antara zikir yang dibaca waktu mana mendengar guruh ialah subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ini doa yang dibaca. Dan diriwayatkan juga di antara doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi. Subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi. Maha suci Allah yang guruh itu bertasbih dengan memujinya. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, la ta'khuzu sa'iqatu zakirallaha azza wa jalla. Petir tidak akan menyambar orang yang menyebut nama Allah. Siapa yang sebut nama Allah, maka tak akan disambar. Kalau kita dengar dulu sekitar tahun 2018, ada beberapa orang yang sedang tunggu bas di bus stand, stesen bas. Akhirnya dipanah petir. Budak sekolahnya, orang tuanya, mati. Maka Nabi ajar kita. Bila mana kita dengar guruh, bila mana kita dengar petir, maka wa imma kita baca doa yang Rasul ajar. Yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Atau kita sebut apa-apa sahaja nama Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendengar suara guruh lalu dia berkata subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa bila dengar guruh dia kata maha suci Allah, telah bertasbih baginya telah bertasbih kepadanya guruh dengan memujinya dan para malaikat dengan takut kepadanya, dan Allah berkuasa atas tiap sesuatu. Kalau dia ditimpa juga dengan petir, dia kena pula petir, aku bayar ganti rugi, kata Rasul. Fa'alai yadiyatuh. Kalau ada yang sebut zikir ni, kemudian kena petir, aku bayar ganti rugi dia. Dia maknanya kalau mati 100 ekor unta. Rasulullah SAW kata kalau mana-mana orang yang mati kena petir, dengan syarat dia berzikir pada Allah, dia dah sebut nama Allah, tapi kena juga, maka aku bayar insurans dia. 100 ekor unta. Untuk menunjukkan bagaimana keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita, waktu guruh, waktu petir, waktu kilat, maka kita dah bersedia baca doa. Semoga kita terselamat. Kita dah sebut tadi, setelah statistik tuan-tuan, 240,000 kes berlaku setiap tahun. Secara average mati 2,000 orang setahun, secara average. Dan ini akan meningkat dan meningkat. Jadi saya baca satu berita di Perancis yang bila satu kejadian petir yang dianggap paling tragis di negara tersebut yang membunuh ratusan orang. Ini macam kena tembak orang ni. Mati kerana petir. Yang jogging yang di Bangladesh sebagai contoh, tengah jamuan kahwin, 16 orang mati serentak. Dia panah petir. Tentu ini satu amaran daripada Allah. Nak beritahu seolah-olah petir, guruh, kilat ialah suatu ancaman dan azab Allah yang sedang menanti orang yang derhaka kepada Allah. Jangan main-main, jangan seronok sangat hujan tu. Sebab tu kalau ikut polisi, hotel-hotel, hujan je disuruh orang semua naik, jangan mandi kolam. Kerana kawasan berair mudah untuk dipanah petir. Nampak je kilat, semua mesti berlindung. Kerana lepas kilat, dengan pelanggaran 2 awan, akan berlangsung nanti guruh, kemudian diikuti dengan petir. Dia turutannya begitu. Dia mula dengan kilat, diikuti dengan guruh, kemudian petir. Yang saya kata satu kajian dibuat, petir ini berlaku selepas bunyi guruh yang kuat, maka akan berlaku petir. Berarti bila bunyi je isyarat guruh tu dah menjadikan kita bersedia dengan doa kepada Allah. Dan kita tak keluar rumah. Melainkan memang kita berhajat. Dan bila kita hajat ada urusan misalnya, maka berdoa kepada Allah. Ada orang petir-petir pun main bola juga. Akhirnya kena. Sebab dia berada pada tempat yang secara kemungkinan besar dia kena memang cukup jelas. Atas tanahnya, dengan airnya, dengan hujannya. Kadang dia bermain. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, Allah jadikan ni makhluk-makhluk Allah. Berapa makhluk Allah yang manusia tengok sebagai satu fenomena biasa. Seperti gerhana, seperti pasang suhu air. Sebenarnya semuanya ini amaran Allah. Pasangnya air laut, pasangnya sungai, turunnya hujan. Ini semua amaran Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah boleh jadikan ia pasang terus sehingga ke daratan. Lalu menenggelamkan semuanya sebagaimana berlaku pada tsunami.
Allah boleh teruskan turunkan hujan sehingga berhari mungkin berbulan. Sebagaimana berlaku tragedi bahtera Nabi Nuh AS. Demikian juga gerhana. Kita duk seronok tengok gerhana ini fenomena. Duk teropong gerhana. Baginda sallallahu alaihi wasallam bila gerhana saja Nabi tak tengok. Nabi terus berada di masjid. Menyuruh semua ke masjid. Nabi solat sehingga habis gerhana. Nabi membaca dengan bacaan yang panjang sampai habis gerhana. Nabi tak pergi tengok gerhana. Kita gotong royong tengok gerhana. Seolah tak rasa apa-apa. Demikian juga bila angin datang, kita tak rasa apa. Nabi SAW bila angin datang, Nabi melutut ketakutan. Dan mendoa perlindungan kepada Allah. Ya Allah, aku mohon kebaikan angin ini. Kebaikan yang aku ciptakan padanya. Aku berlindung daripada kejahatan angin ini. Dan kejahatan yang tercipta padanya. Kerana angin yang menjadikan punca beberapa kaum dimusnahkan oleh Allah. Angin ini mukadimah pada puting beliung, pada ribut, taufan dan sebagainya. Maka semuanya itu menunjukkan kepada kita bahawa apa yang berlaku yang bersifat fenomena cuaca. Kilat, petir, guruh, banjir, hujan, pasang suhu air, gerhana, angin, ribut. Semuanya ini tentera Allah yang menunggu arahannya untuk memusnahkan manusia. Yang menunggu arahannya untuk memusnahkan setiap orang yang derhaka kepada Allah. Sebab itu kita kena rasa takut. Sebab itu kita berzikir minta perlindungan. Kata Allah, وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ. Dan manusia terus mereka berbicara tentang Allah dengan kejahilan. Wa huwa syadidul mihal. Sedangkan Allah itu maha perkasa. Mereka cakap tentang Allah ikut dang mereka, ikut suka mereka. Mereka lupa mereka bercakap tentang zat yang maha kuasa. Yang berkuasa memusnahkan mereka. Yang kuasa menghancurkan mereka. Yang berkuasa untuk mematikan mereka. Maka ini satu perkara yang kita kena tahu. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan. Lahu da'watul haq. Hanya kepada Allah yang berhak disembah. Dalam beribadat, dalam berdoa, hanya Allah sahaja. Tidak yang lain. Walladzina yad'una min duni. Orang-orang yang beribadat selain daripada Allah. Yang berdoa kepada selain dari Allah. Yang bergantung selain pada Allah. Yang takut selain daripada Allah. La yastajibuna lahum bisyai'. Tidak akan memberi apa-apa manfaat kepada mereka. Tidak akan memustajabkan kepada mereka. Bisyai'in walau sikit pun. Illa melainkan gambarannya kata Allah. Kabasiti kaffaihi ilal ma' liyablugha fahu wa ma huwa bibaligh. Bandingan mereka seperti orang yang letak tangan ini lalu dikembangkan. Basit dikembangkan. Lalu dicuba cedok air, maka semua air ini keluar melalui celah-celah jarinya. Tidak melekat. Dia tak rapat macam ni, dia buat macam ni. Dan dia cuba cedok untuk sampaikan ke mulutnya, takkan sampai. Bandingan mereka ini cuba menyampaikan manfaat air ke mulut. Umpama kita tuan-tuan seduk straw yang bocor. Ni kita ambil straw, kita pun buat lubang. Bila kita seduk, air tadi naik, dia akan keluar ikut lubang tadi. Dia tak pergi ke mulut kita. Allah beri satu gambaran macam seorang itu kabasiti kaffai, dia hampaukan kedua tapak tangannya, kemudian dia buat macam ni, bas kaffai. Kemudian dia cuba cedok air dengan cara begini. Maka air ini keluar melalui celah-celah jarinya. Liyablugha fah, untuk sampai ke mulut. Wa ma huwa bibalighi, tak sampai kata Allah. Maknanya dengan menyangka berhala tadi, sembahyang selain Allah tadi boleh memberikan kepada mereka manfaat, tiba-tiba tak boleh beri manfaat. Maka ini peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan tiadalah permintaan orang kafir itu. Tiadalah ibadat orang kafir itu. Tiadalah doa orang kafir itu. Illa fi dhalal, melainkan dalam kesesatan. Kerana berhala ini tak beri manfaat. Berhala ini tak mendatangkan mudarat. Berhala ini tak ada apa-apa. Sembahyang yang lain pada Allah tak boleh beri apa-apa sebagaimana mereka. Maka apa yang mereka lakukan itu cuma kesesatan. Cuma sia-sia. Tidak ada faedahnya. Walillah, dan hanya kepada Allah. Yasjudu man fis samawati wal ardh. Akan sujud kepada Allah seluruh makhluk yang di langit dan di bumi. Tau'an, sama ada mereka dalam keadaan sukarela, dalam keadaan keinginan mereka. Wa karhan, ataupun dalam keadaan paksa. Apa maksud tau'an wa karhan? Bila Allah Ta'ala menjadikan makhluk-makhluk Allah ini mengikut peraturan, mengikut nizam atau undang-undang yang Allah Ta'ala laksanakan. Allah Ta'ala menyatakan,
bahawa Allah buat satu peraturan bahawa dunia ini akan dimiliki oleh orang beriman. Maka orang-orang beriman yang sukarela taat kepada Allah, maka mereka menyembah Allah dengan sukarela, tau'an. Manakala kelak, bila dunia ini dikuasai orang Islam, maka orang-orang kafir mula takut. Dan orang munafik juga takut. Dan mereka terpaksa menyembunyikan kekufurannya kerana takut kepada Allah. Kerana takut kepada kemenangan Islam. Lalu mereka turut untuk tunduk kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita lihat dalam sejarah ayat ini, kalau dulu orang kafir dia akan buat apa dia nak. Tak terikat dengan peraturan. Dan mereka menindas orang Islam. Tiba-tiba orang Islam mula memerintah. Bermula hijrah Madinah. Kemudian menguasai Mekah. Kemudian menguasai semenanjung tanah Arab. Kemudian menguasai sebahagian besar negara dan dunia. Akhirnya semua terpaksa ikut peraturan Islam. Semua kena ikut. Baik yang gerejanya, baik yang anutan lain, semua ikut. Dan mereka diwajibkan membayar jizyah. Wajib bayar jizyah. Dan mereka mesti mengikut peraturan Islam. Untuk tidak menonjolkan kesyirikan mereka. Bahkan menjadikan mereka perlu patuh dengan segala peraturan tersebut. Maka ini yang dimaksudkan kata para ulama bahawa akan tetap tunduk. Sama ada mereka yang tunduk dengan sukarela di kalangan malaikatnya, di kalangan orang berimannya, di kalangan jin atau manusia. Dalam keadaan senang ataupun susah. Ataupun kalangan orang-orang kafir yang terpaksa juga tunduk pada peraturan Islam. Mereka namanya kafir zimmi. Mereka yang bernama kafir mu'ahad, dia kena ikut peraturan Islam. Maka mereka tunduk pada peraturan Allah. Sebab itu bila kita sebut dalam syurut aqd zimmah, syarat dalam akad zimmah. Bila negara-negara yang berada di bawah kekuasaan Islam, maka mereka ada satu syarat. Dia panggil syurut umariyah. Di mana mereka tidak boleh membina rumah berhala baru. Mereka tidak boleh bina rumah-rumah sembahan baru. Mereka cuma ada bina ataupun memadi dengan apa yang ada. Tak boleh dibuat yang baru. Maka ini peraturan. Dan mereka kena akut. Dan mereka juga tidak boleh membunyikan loceng-loceng mereka ataupun apa juga isyarat agama mereka ketika mana azan berkumandang. Dan mereka juga tidak boleh mencabar hari raya perayaan Islam dengan mengeluarkan salib-salib mereka ataupun apa lambang agama mereka pada hari umat Islam beraya. Dan mereka juga tidak boleh minum arak terang-terangan. Walaupun mereka ada hak minum arak, tapi mereka tidak boleh melakukan terang-terangan. Dan sama juga dalam hal agama, mereka tidak boleh melakukan secara terang-terangan. Yang boleh menggurus hati orang Islam. Bila mana orang Islam menjadi majoriti. Maka syarat-syarat yang ditetapkan menunjukkan ketundukan mereka kepada peraturan Islam. Di samping mereka mesti bayar jizyah. Mereka mesti bayar jizyah. Sebagai satu ketundukan. Sama ada mereka bayar jizyah atau mereka diperangi. Maka ini yang dimaksudkan tunduk. Dan setengah ulama yang memaksudkan ataupun menafsirkan ayat ini, bagi Allah sudut segala apa yang di langit sama ada dalam keadaan senang atau susah. Kita mentaati Allah waktu kita senang. Kaya, sihat. Dan waktu kita susah. Kita miskin, kita sakit. Kita terlantar. Tetap kita sujud pada Allah. Menunjukkan bagaimana hak Allah untuk diibadat oleh hamba-hambanya dalam semua keadaan. Kita tidak diajar menyembah Allah senang je. Susah kita lupa Allah. Atau terbalik. Susah ingat Allah, senang tak? Senang ingat Allah, susah juga ingat Allah. Ini juga yang dimaksudkan dengan tau'an wa karahat. Sukarela atau terpaksa. Ada waktu tuan-tuan kita solat dan keadaan sukarela. Ada waktu terpaksa lawan mengantuk, lawan kesibukan. Terkejar-kejar sebab kita nak mesyuarat lah itu. Tapi kita kena sembahyang. Kena solat. Maka dilakukan ketika itu dengan jiwa yang berat. Lalu kita melawannya. Maka ini juga maksud ayat ini. Ini ada dua maksud. Maksud yang pertama ialah akan sujud kepada Allah siapa sahaja di langit dan di bumi dengan keadaan sukarela dan terpaksa. Terpaksa di sini ialah yang pertama golongan munafikin. Mereka tak berani menzahirkan kekufuran mereka. Yang kedua orang kafir yang mesti mengikut peraturan Allah. Peraturan zimmah yang telah kita sebut. Yang kedua maksud ayat ini ialah orang beriman dalam situasi apa pun mereka menyembah Allah. Senang, susah, sihat, sakit, tua, muda. Dalam keadaan mereka lapang, sibuk. Di darat, atas kapal terbang, atas kapal. Atau kalau mereka berada dalam laut sekalipun, mereka sembahyang. Macam kita tengok apa ni skuad Dhafar yang Hamas tubuhkan, skuad laut. Yang mereka ini duduk laut,
berhari-hari dalam laut, bukan atas laut, dalam laut. Dan mereka sembahyang dalam laut. Bila nak buat operasi sembahyang dalam laut, rokok, sujud. Tunjukkan bagaimana orang beriman, mereka mengetahui dalam apa situasi pun, mereka mesti mentaati Allah. Mereka tidak boleh mengambil keadaan atau mengambil alasan, oh saya sibuk, oh saya sakit, oh saya ada kerja, oh saya itu, saya ini. Tidak. Mereka tetap melakukannya. Walau apa pun bayaran yang mereka kena bayar, harga yang mereka perlu bayar. Walaupun nyawa sekalipun. Mereka tetap beribadat kepada Allah. Kemudian Allah menyebut, وَزِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِ وَالْأَصَالِ. Dan bayang-bayang mereka juga tunduk pada peraturan Allah pagi dan petang. Tuan-tuan sekalian, kalaupun kita sebut orang kafir, dia duduk lawang Allah sekian-sekian, tapi dia tak boleh kawal bayang dia. Bayang dia pendek, panjang, posisi kanan, kiri, depan, belakang atau di tengah dia. Lihat, ini peraturan Allah pada bayang tadi tunduk. Bayang-bayang yang Allah jadikan pada manusia. Sebagai satu gambaran, kamu tak nak dengar cakap Tuhan, kamu nak lawan perintah Allah, Allah jadikan bayang-bayang ini ikut peraturan Allah. Kalau Allah kata panjang, maka bayang tu panjang. Kalau pendek, dia jadi pendek. Kalau kadang-kadang kan bayang tu ke kiri, kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke depan, kadang-kadang bayang tu ke belakang, kadang-kadang buat ada di bawah kita bayang. Maka peraturan bayang itu siapa yang tetapkan? Boleh tak kita yang tetapkan bayang tu mesti ke kanan? Kalau bayang tu ke kanan, kita suruh dia ke kiri. Bayang kau ke kiri. Tidak boleh. Menunjukkan bagaimana makhluk ini. Kalau kamu wahai manusia derhaka, lihat bayangmu. Dia mengikut peraturan Allah. Dan lihatlah hidup matimu mengikut peraturan Allah. Kamu yang kafir, kamu yang derhaka. Lalu kamu kata kamu tak nak mati, kamu tetap mati. Kamu kata kamu tak sakit, tak nak sakit, kamu tetap sakit. Ini peraturan Allah. Sakit, hidup, mati. Kamu kata kamu tak nak kena musibah, maka ini peraturan Allah, kena juga musibah. Banjir, kemarau. Ini negara-negara kafir. Apakah mereka boleh menghalang musibah yang Allah Ta'ala nak kenakan pada mereka? Mereka kena. Mereka buatlah ubat untuk panjangkan umur mereka, untuk jadi benteng pada sakit mereka. Sakit juga mereka. Datang wabak, sama juga mereka. Dan apakah kamu ada kuasa untuk menghalang segala sunnatullah berlaku pada kamu? Lihat bayang-bayang kamu. Dan lihatlah segala peraturan hidup yang Allah tentukan pada kamu. Allah yang tentukan dengan usia kita tua. Apakah manusia boleh menganjak usia menjadi muda? Atau usia mereka biar lambat tua? Mereka tidak boleh melakukannya. Semuanya dalam peraturan Allah, maka setiap tahun mendatang, umurnya mereka makin meningkat, mereka makin tua. Tak ada orang pun boleh jadikan mereka muda kembali. Walau mereka duk khayal buat mesin merentas masa lah. Mereka cuba bayangkan mereka boleh lambatkan masa. Ni ada yang cipta matahari, cipta bulan sendiri. Kononnya mereka akan kawal masa, kawal suhu dunia. Silakan. Dia tidak boleh melawan sunnatullah. Yang nak buat jantung palsu, nyawa palsu, nak buat klon, istinsakh, klon manusia yang sama keluar, sila buat. Kan semua itu kamu tetap terikut dengan peraturan Allah. Allah yang menentukan. Yang kata kami akan cari planet lain, kami dapati dalam kajian kami dunia akan binasa, maka kami tengah explore planet Marikh, nak berpindah ke Marikh. Bila orang paling kaya di dunia buat satu projek penempatan di Marikh. Buat ziarah ke Marikh. Konongnya dia dengar orang kata dunia akan binasa. Dengan berlakunya beberapa fenomena pencairan ais di kutub utara, kutub selatan, dengan masalah lapisan ozon yang makin menipis, kemanasan yang makin meningkat, maka akan berlaku bala itu, dan ini mereka sedang berpindah mencari planet yang sesuai untuk tinggal. Sila lakukan. Kerana peraturan Allah itu jelas. Ada orang boleh lari daripada peraturan Allah. Maka di sebalik kamu kufur, di sebalik kamu lawan Allah, tak nak semayang, tak nak beriman, sekian-sekian, kamu tidak boleh lari daripada peraturan Allah yang Allah jadikan pada semua manusia. Hidup, mati, sihat, sakit, bala bencana, semua ini tak ada orang boleh lari. Siapa boleh lari daripada mati? Dia sembahlah berhala 100 berhala, dia tetap akan mati. Dia buatlah macam mana pun. Ada seorang yang mengasaskan agama baru. Pengikutnya ratus juta. Dia menghasilkan bahawa dia tak akan mati dan dia akan jelma balik. Dia akan jelma balik. Akhirnya Allah Ta'ala tunjuk dia mati.
Lalu penganut ditunggu penjelmaan dia sampai sekarang tak jelma-jelma dia. Kerana mereka tak boleh lawan peraturan Allah. Yang mengaku Tuhan, ada beberapa pengasas-pengasas agama baru sampai peringkat mengaku Tuhan sehingga membawa ta'assub pada pengikutnya, namun akhirnya mereka mati. Mati sebagaimana manusia walau mengaku Tuhan. Tua sebagaimana tuanya manusia walau mengaku Tuhan. Sakit sebagaimana sakitnya manusia walaupun mengaku Tuhan. Lemah sebagaimana lemahnya manusia walaupun mengaku Tuhan. Akhirnya lihat, mereka mendakwa dengan dakwaan palsu. Sebagaimana yang didakwa oleh Fir'aun dulu, Namrud dulu. Tetapi tak ada orang yang boleh menyatakan mereka bebas daripada peraturan Tuhan. Semua kita terikat dengan peraturan Allah. Bila sampai peraturan Allah Ta'ala kepada manusia, maka hilang sombongnya, hilang takaburnya, hilang riak dan bangga dirinya. Kemudian sesudah Allah menyebut tentang kejadian langit dan segala amaran-amarannya. Dan Allah Ta'ala menyebut tentang Allah sahaja yang berhak disembah dan manusia tetap mesti wajib mengikut peraturan Allah. Kemudian Allah beri satu dialog, soal jawab, perbandingan dan jelas dan terangnya antara Allah dengan sekutu-sekutu yang mereka sekutukan. Kata Allah, Kul, katakanlah wahai Muhammad kepada kaummu, Man Rabbus samawati wal ardh, siapakah Tuhan yang mencipta langit dan bumi? Siapakah Tuhan yang menguruskan langit dan bumi? Tanya mereka soalan itu. Apakah mereka akan kata berhala yang menguruskan langit dan bumi, sedangkan berhala-berhala itu diuruskan oleh manusia? Manusia yang urus tempat duduk dia, mandi dia. Manusia yang uruskan dia nak tak sini ke, tak sana ke. Baik, wahai Muhammad, tanya pada mereka yang menyembah lain pada Allah. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menguruskannya? Siapa? Yang mengatakan Isa sebagai Tuhan. Apakah Nabi Isa mencipta langit dan bumi dan menguruskannya? Tanya mereka, wahai Muhammad. Soalan ini soalan mega dipanggil. Soalan asasi. Bila kita berhadapan dengan penyembah lain daripada Allah, tanya dia, siapa yang jadikan langit dan bumi dan siapa yang menguruskannya? Apakah dia berani berkata berhala-berhala yang disembah itu? Atau sekutu-sekutu yang dijadikan sebagai Tuhan? Apakah dia berani kata begitu? Sedangkan makhluk yang disekutukan ini dilahirkan dalam keadaan lemah sebagai manusia. Kalau yang mempertuhankan manusia. Atau batu-batan yang perlu dibentuk untuk menjadi berhala. Perlu dipahat dan perlu ditukul untuk dijadikan bentuk itu dan bentuk ini. Maka tanya mereka, katakan siapa yang menjadikan langit dan bumi? Kulillah, katakanlah. Jawab terus, Allah. Sebab apa? Sebab mereka tak ada jawapan. Maka tu jawab kita, tuan-tuan, bila kita tanya soalan, kita tahu dia tak ada jawapan. Seorang cikgu mengajar budak tadika, dia pun tanya, dia tahu budak ni tak ada jawapan, tak pandai. Okey, dia pun tanya satu soalan. Dia tahu budak tak jawab. Dia tanya supaya ingat jawapan. Bukan supaya dia jawab. Dan supaya tahu inilah jawapan sebenar-benar, tak ada jawapan lain. Maka ke mana Allah suruh Rasulullah tanya. Mereka memang tak ada jawapan. Untuk mereka jawab selain mereka berkata, Allah yang menciptakan. Kul, kalau begitu, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, afattakhadtum min duni, kenapa kamu mengambil, menjadikan selain Allah aulia? Aulia maksudnya pembantu-pembantu, penolong-penolong, sekutu-sekutu, Tuhan-Tuhan. La yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra. Sedangkan aulia, pembantu yang kamu ambil, yang kamu sekutukan, yang kamu syirikkan ini tidak mempunyai manfaat dan mudarat. Untuk dirinya, apatah lagi untuk orang lain. Ni berhala-berhala ni pun dia tak boleh buat apa untuk diri dia. Dia tak boleh buat apa. Dia tak boleh berpindah sendiri. Kamu kena pindahkan dia. Ni kalau banjir dia pun tenggelam. Kalau kamu tak selamatkan dia, bagi life jacket kat dia. Sumbat dia dalam bot, tak pindahkan tempat tinggi. Yang kamu sekutukan ini, dia pun tak boleh beri manfaat pada dirinya. Sementara dia nak beri manfaat pada kamu. Tentang kita nak minta tolong orang, kita cari orang yang dia sendiri tak ada masalah. Barulah kita rasa confident. Kalau kita nak pinjam duit, cari orang yang memang dia pun ada masalah duit, kita pun pinjam duit, maknanya kita tak bijak. Kita nak pinjam duit, cari orang yang dia pun tak ada masalah buat duit. Maka barulah dia boleh beri duit pada kita. Kita tuan-tuan bila ada masalah hidup, masalah rumah tangga dan sebagainya, kita cari orang yang kita tanya, orang yang tak ada masalah rumah tangga.
Kalau dia masa rumah tangga dia teruk pada kita, buat apa kita tanya dia? Baik kita yang bagi motivasi kat dia. Jadi kaedahnya kalau berhala dan sekutu ni langsung dia pun tak boleh beri manfaat pada dirinya, bagaimana kau mengharapkan manfaat untuk dirimu? Kul, katakan wahai Muhammad pada mereka. Hal yastawi, apakah sama? Al-a'ma wal basir, orang buta dengan orang melihat. Ni yang tidak nampak Allah sebagai Allah ni buta. Bandingannya sebagaimana orang buta dengan orang melihat. Beza tak? Beza sangat. Ataupun hal tastawi zulumat wan nur, sama ke gelap dengan cahaya? Iman itu cahaya, kufur itu kegelapan. Ya, hakikatan, secara hakikatnya, ia benar-benar berbeza. Yang boleh dibezakan oleh orang paling bodoh di kalangan kita, apatah yang paling cerdik. Tuan-tuan tanya orang paling bodoh, tak kenal tak gelap dengan cerah? Dia kata ni cerah, ni gelap. Tanya orang paling bodoh, ni antara orang buta dengan orang yang melihat, mana satu yang kalau dia berjalan dia sampai dulu? Seorang buta, seorang boleh melihat. Mana dulu yang sampai? Kau berlari dia menang mana? Yang buta ni keseimbangan badan pun tak ada. Sebab tu dia tak boleh jalan laju, dia tak ada keseimbangan. Cuba tuan-tuan pejam mata, tuan-tuan jalan sambil pejam mata. Keseimbangan kita mula hilang. Kita tak boleh berlari waktu kita pejam mata dengan laju. Melainkan kita rasa nak ke kanan dan nak ke kiri. Tapi sebab mata kita melihat, kita boleh wujudkan keseimbangan bila berlari dan berjalan. Sebab tu jalan kita boleh laju, lagi kita boleh laju. Am ja'alu lillahi syuraka, ataupun mereka yang menjadikan bagi Allah itu sekutu-sekutu. Khalaqu ka khalqi, apakah menciptakan sebagaimana Allah menciptakan? Fatashabahal khalq, sehingga mereka merasa sama-sama mana satu Tuhan. Apakah berhala ni Tuhan atau Allah tu Tuhan? Apa similarnya? Similarity-nya kat mana? Yang ni berhala, dia tak cipta apa-apa kata Allah. Aku pencipta. Apakah kamu nampak kamu ni confused, tasyabah atau tasyabuh? Nak kena mana satu? Tentang kita boleh keliru pada benda yang ada similarity ataupun persamaan. Umpama kita tengok anak kembar, mana satu ni? Mungkin. Tapi apakah manusia confused untuk membezakan mana Tuhan berhala dengan Allah yang menciptakan? Walau berhala ini tak buat apa-apa, tak cipta apa-apa. Dia diciptakan. Lalu kata Allah, fatashabahal khalqu alaihim. Apakah manusia ini keliru ke nak bezakan Tuhan sebenar dengan Tuhan palsu? Keliru sangat ke? Padahal benda tu boleh dibezakan semudah ABC. Tuan-tuan kita kalau tengok laki perempuan, susah ke nak beza laki perempuan? Tak susah. Laki macam ni, perempuan macam ni. Tuan-tuan susah ke kita nak beza buah durian dengan buah nangka? Tak susah, ni durian, ni nangka. Susah ke kita nak beza antara kecil dan besar? Oh, ni kecil macam gini, besar ni macam gini. Susah ke kita nak beza antara tinggi dan rendah? Susah. So, saya payahlah nak beza dua ni. Yang seorang tinggi 3 meter, yang seorang tu tinggi 1 meter. Kita kata susah nak beza. Ataupun memang otak kita bermasalah. Sehingga kita tak boleh nak analisis tinggi rendah orang dengan satu pengamatan yang mudah. Tetapi susah ke kita nak beza yang kering dengan yang basah? Susah ke? Susah ke kita nak beza hari yang cuacanya kita katakan cerah dengan hari cuaca hujan? Turun hujan, ni cerah ke hujan? Saya agak confused, ni hujan ke cerah? Kenapa susah? Kan senang nampak jelas. Apakah susah kamu nak beza Tuhan sebenar dengan Tuhan palsu? Ini sekutu-sekutu tak ciptakan apa-apa. Daripada awal tak cipta langit dan bumi dan tak cipta mana-mana makhluk manusia. Kulillah. Jawab wahai Muhammad, jawab. Mereka tak akan ada jawapan. Allah khaliqu kulli syai'. Dialah yang menjadikan semua termasuk berhala tu Allah ciptakan. Mana batu-batu tu Allah ciptakan. Wa huwal wahidul qahhar. Dia yang esa dalam menciptakan. Al-Qahar yang berkuasa dalam mengawasi dan mengawal semuanya. Jadi ini dalil tauhid yang jelas. Tak payah nak mengaji tinggi-tinggi bab tauhid. Dalam menjelaskan mana satu Tuhan. Mana satu Allah. Ada orang-orang yang menyembah lain pada Allah. Mereka merendahkan otak mereka serendah-rendahnya. Bukan merendahkan pemikiran mereka lebih teruk pada haiwan. Walau mereka ini boleh membandingkan, membezakan dengan mudah. Apakah yang disembah ini Tuhan atau tidak? Apakah yang ini memberi manfaat mudarat atau tidak? Maka ia satu benda yang basic dan mudah. Maka lihat bagaimana Allah Ta'ala berikan satu perumpamaan antara buta dan celek, antara cahaya dan terang. Ia satu perbezaan yang amat jelas. Antara iman dan kufur,
Ini satu benda yang jelas. Sebab itu Allah tak beri apa-apa keuzuran kepada orang kafir bila dia nak beri alasan akhirat kelak. Kami tak kenal kamu ya Allah. Allah tak beri. Kalau mereka boleh kenal semua benda yang lain, tiba bab Tuhan tak kenal, walau Tuhan lah paling mudah dikenali. Berbanding yang lain. Mereka boleh kenal ni musang kita teka, boleh kenal. Padahal rumit juga nak kenal tu kalau bukan peminat dia. Nak kenal ni harum manis ke harum tak berapa manis. Payah nak kenal. Kalau bukan orang yang memang expert. Ni nak kenal ni ikan kembung jantan ke betina. Payah kita nak tahu mana satu jantan betina. Kita beli je kembung tu. Tapi orang expert dia tahu ni jantan macam ni. Betina macam ni. Dia mungkin tahu. Ni sebab ada telur. Ni betina. Tentang benda lain ternyata lebih sukar untuk kita kenali benda itu sebenarnya. Berbanding mengenali Allah cukup mudah. Kerana Allah tak akan beri satu taklif yang susah. Allah tak jadikan kita nak cari Tuhan ni macam susah. Allah mudah dicari. Mudah dikenali. Mudah dilihat dari sudut bukti-bukti kebesaran Allah. Bukan maksud mudah dilihat Allah lihat secara mata kasar, bukan begitu. Mandi dilihat akan bukti-bukti keberadaan kewujudan Allah. Yang amat mudah. Kerana Allah sudah menjadikan fitrah kita, jiwa kita ini sudah mempunyai suatu benda yang disebut sebagai persediaan yang sempurna untuk mengenal Allah. Sebab itu Allah Ta'ala tak terima keuzuran orang-orang yang berkata, kami kafir Allah sebab kami tak tahu, sebab itu Tuhan tak terima. Sebab itu Allah kata apa? Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka ni kalau bab dunia pandai sangat. Bab akhirat bodoh. Bodoh mereka kerana bukan mereka tak tahu, kerana mereka tak nak tahu. Kita bodoh kerana tak tahu lain, bodoh kerana tak nak ambil tahu tu lain. Bodoh yang tak nak ambil tahu yang tercela. Kekufuran ini kerana bodoh mereka tak nak ambil tahu tentang yang sebenar. Lalu mereka ikut nenek moyang dan tradisi mereka, kekalkan kekufuran mereka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.